Okey, berbincang tentang silibus pengajian Islam. Apabila kita meneliti sejarah perkembangan pengajian Islam, kita lihat daripada 1400 tahun yang lepas, pengajian Islam telah melalui pelbagai fasa, pelbagai perubahan dalam silibus ataupun sukatan pengajian. Jadi pada masa ini, apabila kita melihat di antara sukatan pengajian yang diguna pakai adalah dengan kita memfokuskan kepada satu tajuk ataupun dengan kita memfokuskan kepada satu bidang. Sebagai contoh, orang yang belajar medical, dia tak akan buat mekanik, pergi belajar kereta, dia tak akan buat. Jadi dalam dunia hari ini, sukatan pengajian seperti ini yang memfokuskan kepada satu bidang telah menghasilkan satu kejayaan besar dalam pendidikan arus perdana. Saya teringat satu kata-kata guru saya, "The study of Islam is not simply an area of academic investigation." Pengajian Islam adalah tidak semata-mata sebagai kajian ilmu. It is the continuation of a legacy. Ianya adalah satu sambungan daripada sebuah warisan yang agung. A legacy that was initiated with the revelation of Iqra. Satu legacy, satu warisan yang mana telah dimulakan daripada penurunan wahyu Iqra, whose foundation were laid over 23 years of prophethood. Yang mana asasnya dibina daripada 23 tahun kenabian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi daripada warisan inilah, walaupun seorang kanak-kanak yang belajar alif ba ta, tetapi mereka ini sebenarnya mengambil sebahagian daripada warisan baginda yang agung ini. Apabila kita melihat pengajian Islam yang memfokuskan kepada bidang-bidang yang tertentu, sebagai contoh, kalau kita nak belajar tafsir tapi kita tidak faham, kita tidak belajar bahasa Arab, jadi ianya adalah satu kesalahan. Macam mana kita hendak mentafsirkan ayat-ayat Al-Quran tetapi kita tidak memahami bahasa Arab? Sebagai contoh, apabila kita mahu mengeluarkan hukum tetapi kita tidak belajar tafsir, ianya adalah satu bidang yang sepatutnya dipelajari secara keseluruhan. Jadi oleh itu, ramai di kalangan penuntut ilmu yang mana yang ingin belajar pengajian Islam ini memilih kaedah daripada aliran tradisional ataupun klasik. Apabila kita lihat pengajian tradisional ini, mereka memulakan dengan hafazan Al-Quran yang pertama sekali. Selepas itu barulah mereka belajar bahasa Arab. Mereka belajar disiplin-disiplin ilmu alat dan sebagainya. Selepas itu barulah mereka mula belajar tafsir Al-Quran dan seterusnya kepada pengajian peringkat hadis ataupun darul hadis. Kedua-dua aliran ini mempunyai kelebihan masing-masing, iaitu mempunyai kelebihan yang tersendiri. Aliran moden mempunyai kelebihan dalam memfokuskan bidang-bidang yang tertentu, dan aliran tradisional juga mempunyai kelebihan dalam menghasilkan ulama yang memahami setiap sudut ataupun setiap bidang pengajian Islam. Kerana kita lihat pengajian duniawi walaupun pandai memasak sebagai culinary dan sebagainya, tapi mendapat pengiktirafan sebagai diploma, degree dalam bidang culinary. Jadi biarlah di dalam pengajian Islam ini, para hufaz yang mahir, yang menghafal 30 juzuk Al-Quran, yang boleh mentafsirkan, boleh menterjemahkan Al-Quran, boleh juga dianggap sebagai orang yang profesional dalam bidangnya yang tersendiri. Kerana apa? Kerana mereka telah meluangkan masa, tenaga, zaman muda sehingga mereka boleh menguasai bidang yang mereka ceburi. Biarlah mereka ini diiktiraf sebagai orang yang profesional, yang mahir dalam bidangnya yang tersendiri. Jadi berbalik kepada aliran moden dan aliran tradisional, masing-masing mempunyai kelebihan yang tersendiri. Sedangkan sebagai penuntut ilmu, mereka lebih suka memilih aliran tradisional kerana lebih memfokuskan kepada bidang pengajian Islam, bermula daripada hafazan Al-Qurannya, bermula daripada belajar bahasa Arabnya, dan sehingga kepada
peringkat pengajian yang lebih tinggi. Jadi kesimpulannya, pengajian Islam yang diwariskan oleh baginda Nabi SAW, yang dipelajari, yang diturunkan kepada sahabat-sahabatnya, seterusnya para tabi'in, sehingga mana? Sehingga sampai kepada kita hari ini, adalah sesuatu ilmu warisan yang perlu dipelihara ketulinannya dan juga perlu disebarkan sehingga sampai kepada setiap umat Islam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sila subscribe, komen dan share. Semoga bermanfaat kepada yang lain.